kabel kita kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام المجاهدين في كل مكان وكل زمان، خصوصا في فلسطين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود والإسرائيل، اللهم دمر اليهود والإسرائيل، اللهم دمر اليهود والإسرائيل وشتت شملهم وشتت شملهم، أجد كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah pada hari ini ya Allah, dengan penuh rendah diri ya Allah, dengan penuh tawadu ya Allah, kami bermunajat padamu ya Allah pada malam ini. Kami mohon diberikan kemenangan kepada Palestin ya Allah, para mujahidin yang sedang bertarung di sana ya Allah. Ya Allah, ikan kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami seorang muslim yang taat ya Allah, jadikanlah kami muslim yang beriman ya Allah, sentiasa melakukan ibadah ya Allah, sentiasa melakukan salat ya Allah, sentiasa membaca Al-Quran ya Allah, tidak melakukan perkara-perkara yang jahat ya Allah. Ya Allah, kami hancurkan pakatan kufar Zionis ya Allah, hancurkanlah Israel ya Allah. Ya Allah, kami berikanlah kemenangan kepada mereka ya Allah, orang-orang Palestin di sana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, demikian tadi majlis bacaan Yasin yang telah dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syahmi bin Zazali, Pegawai Perpaduan Daerah di Perak. Terima kasih diucapkan. Pihak majlis juga melalukan kehadiran yang dikasihi Tuan Saidi bin Haji Syari, Pegawai Daerah di Perak, merangkap pengerusi Masjid Daerah Sultan Idris II. Selamat datang Tuan. Tuan Saidi baru sahaja selesai mesyuarat di Ipoh, bergegas kembali ke Teluk Intan. Terima kasih banyak-banyak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, inilah kali pertama 3 buah masjid ini bergabung tenaga untuk menganjurkan satu program, dan ia adalah hasil daripada kepimpinan yang ditunjukkan oleh Tuan Saidi bin Haji Syari selaku pengurusi Masjid Daerah Sultan Idris II.
Bagi pihak majlis, saya dengan sepenuh hormat dan takzimnya mempersilakan Tuan Saidi bin Haji Syahri untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad selaku pengacara majlis yang diwakili tuan-tuan semua yang dikasihi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur yang menjemput saya, yang dapat menganjurkan program kita pada petang dan malam ini. Terima kasih terutama kepada ahli jawatankuasa, Masjid Daerah, Masjid Melayu dan Masjid India yang bergabung bersama-sama mengadakan program pada malam ini. Juga di samping NGO yang terlibat, tahniah semua atas penganjuran. Saya tak nak berucap panjang, kita adakan perhimpunan dan majlis kita pada malam ini bagi menyokong solidariti kepada saudara abang kita di Palestin yang teruk ditindas dan dibantai. Alhamdulillah kata ada gencatan senjata selama 4 hari dan insyaAllah selama 4 hari ini insyaAllah akan ada bantuan-bantuan yang akan masuk termasuklah dari Malaysia, insyaAllah akan dapat masuk bagi membantu saudara kita. Jadi saya tak nak berucap panjang. Terima kasih sekali lagi atas sokongan tuan-tuan dan puan semua yang dapat hadir pada malam ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Saidi bin Haji Syahri atas ucapan. Kita ada sedikit berita menduka-citakan salah seorang petugas kita yang sempat mengantar bekalan air mineral water petang tadi. Saudara Syukri bin Ali selepas menghantar bekalan air mineral water, beliau kembali ke rumah dan setibanya di rumah beliau telah pun kembali ke rahmatullah. Kita sama-samakan baca Al-Fatihah dan kita sedekahkan pahalanya kepada arwah Syukri bin Ali. Al-Fatihah. Seterusnya kita akan ada pidato khas yang akan disampaikan oleh saudara Cik Wan dan TC mewakili MyCare. Namun sebelum itu kita juga mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada para belia daripada Masjid As-Sa'dah Kampung Bahagia yang turut terlibat menjayakan majlis pada malam ini. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Cik Wan dan TC daripada MyCare untuk menyampaikan pidato perdananya yang bertajuk Kita dan Palestin. Dipersilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, warga Tolintan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keamanan untuk Palestin. Alhamdulillah. Diri ini rasa sedikit sebab kerana sahabat kita yang bertubuh lumus membawa bekalan air untuk kita berada di dataran yang betul berkat ini.
kembali menghadap Ilahi. Saya insya-Allah kalau sedikit masa sekelumit yang diberikan kepada saya akan kupas dengan pengharapan bahawa beliau beritahu kepada saya sempat atau tidak jam 6 petang selepas hantar air. Ketika sempat, niatnya untuk bersama dengan kita, niatnya untuk bersama saudara kita. Dia meninggal dalam hari yang berkah. Takbir. Kita mengharapkan dia syahid, mendapat sedikit berkat seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ayat pertama. Maha suci Allah telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, barakna haulah, yang telah kami berkati sekelilingnya, ilal al-hayat. Dan ada sebagian ulama mengatakan barakna haulah, bumi yang diberkati sekelilingnya. Ada yang berpendapat bumi di luar bumi Gaza. Makna kata kita di sini bersolidariti, insya-Allah kita juga akan mendapat berkat. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya mengulas lebih lanjut isu Palestin, ini berita terbaru. Kita di Malaysia kurang lebih 7.49, tolak 8 jam itulah waktu Gaza. Baik, tuan-tuan dan puan, menyuruti kembali kepada Tuan Dio yang mengatakan gencatan senjata. Alhamdulillah, gencatan senjata telah dilaksanakan semalam, diuruskan oleh kerajaan Qatar 4 hari, dan kita mengharapkan bantuan itu sampai sepenuhnya, seperti mana kata Jeneral Asisi kepada PMX kita bahawasanya dia mengharapkan 200 buah lori tiba di kepada Rafah, dan kita mengharapkan 4 hari ini akan tiba ke semua duit-duit kita yang ditukar berbentuk ubat-ubatan, selimut dan bekalan seumpama dengannya. Kita harapkan 200 lori tiba dengan selamat 4 hari. Baik, 4 hari kenapa selamat nanti saya terangkan. Baik, ini berita terkini. Sehingga semalam syahid berjumlah 14.854. 6.000 daripadanya adalah kanak-kanak, 4.000-nya adalah wanita. 7.000 mangsa masih lagi terperangkap di bawah runtuhan. Itu adalah orang awam. Bagaimana pula kaki tangan kerajaan? 207 orang doktor, paramedik, jururawat terbunuh syahid. Bagaimana kalau di sini kita APN, Angkatan Pertahanan Awam, mereka pun ada 26 orang pertahanan awam Gaza terbunuh. 65 wartawan juga dibunuh. Mengapa wartawan dibunuh? Kerana mereka mahu sembunyikan fakta-fakta front page, frontliner untuk semua rakyat yang menyokong Palestin. Sebab itu wartawan harus dibunuh. Right. Yang tinggal apa? AFP. Yang tinggal apa? Reuters. Hamas channel tak ada. Al-Quds channel tak ada. Bagaimana pula dengan Al Jazeera juga sedang diburu. Ya. Masjid 88 buah musnah. Juga gereja 3 buah, rumah 46,000 dan juga 46,000 musnah sepenuhnya. Hospital 26, pusat perubatan 55 pusat perubatan tidak boleh operasi. Dan 56 kita ada Medifar sedikit je. Di sana 56 buah ambulans tak dapat operasi dan dimusnahkan. Baik, itu yang terkini pada pukul 2 petang waktu Gaza. Okay. Baik. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok video dulu. Kita tengok video dulu. Yang mana tak nampak, cuba usahakan nampak. Ini kanak-kanak yang telah
telah diserang oleh Israel dan ini baru lagi panas lagi, tak sampai lagi 8 jam. Dan oleh kerana saya katakan fakta, bekalan perubatan makin berkurang ubat bius, maka mereka menjahit kepalanya hidup-hidup. Bila ulang balik, saudara Haji. Okey, terima kasih tuan-tuan. Kita tengok satu lagi. Satu lagi. Seorang ayah meratapi kematian anaknya yang syahid. Satu lagi sebelah dia. Kurang lebih 46. Okey. Ini dia. Kami merakamkan hari-hari kesedihan. Okey, baik. Terima kasih lagi. Slide Baiklah tuan-tuan dan sekalian, saya ada lagi 15 minit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada di sini untuk menyatakan sokongan dan dukungan kita pada rakyat Palestin. Perjuangan Palestin bukanlah perjuangan bermusim. Bila diserang baru kita nak menyokong, baru kita nak hulur derma. Perjuangan Palestin mesti diteruskan sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan sekalian, 2006 saya bersama dengan NGO Palestine Center Australia, sekarang berada dengan Michael, organisasi yang sama. Pada waktu itu tuan-tuan, di Kelantan terutama ya, keadaan semasa Gaza diserang 2006, kemudian 2008, kemudian 2012, 2014, 2006 Gaza ada pilihan raya umum. Hamas menang tapi telah diblokir masuk Gaza. Itu dibina tembok. Kemudian 2008, 2012, 2014 Gaza diserang. 2008 Gaza diserang selama 8 hari. 2012 Gaza diserang selama 14 hari. Dan 2014 Gaza diserang, saya masih ingat lagi, pada bulan Ramadan yang menganjak pada hari raya, saya masih ingat lagi. Dan pada waktu itu Gaza diserang selama 63 hari. Namun begitu, apabila Gaza sekali diserang pada tahun 2023, hari ini 24 November, bermula 7 Oktober, dalam 48 hari dah, jumlah kesan serangan lebih dahsyat 2023 daripada 2014. Walaupun 2014 cuma makan masa 60 hari, tetapi walaupun baru sampai 48 hari tahun ini, tapi kemusnahannya lebih besar daripada 2014. Apa matlamat mereka sebenarnya, tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apa matlamat Israel Zionis, tuan-tuan? Mudah saja. Saya bacakan fakta tadi. Di antaranya yang terlibat adalah kanak-kanak. Antaranya adalah wanita. Mengapa mereka sasarkan kanak-kanak? Senang. Jarak di antara Gaza dan Baitul Maqdis Timur yang ada Masjid Al-Aqsa 76 km. Maksudnya ialah tinggal Gaza sahaja. Tebing barat telah dikuasai. Okey, tebing barat dan Gaza. Tinggal Gaza sahaja lagi bekalan untuk membenihkan syuhada mujahidin untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan kita berada di mana? Kita berada di bahagian belakang, mereka di depan. Kita membantu mereka dengan duit, dengan doa, dengan semangat. Kita membela anak-anak dan syuhada. Sebab itu mereka sasarkan supaya tidak
pewaris syuhada untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Takbir. Sebab itu tuan-tuan, mereka membunuh kanak-kanak, wanita. Ramai balu di sana, ramai balu syuhada. Sebab itu Michael Humanitarian Malaysia membela nasib balu syuhada dan kanak-kanak, supaya mereka inilah yang akan dibekalkan bekalan untuk semangat untuk bebaskan Masjid Al-Aqsa. Jangan bimbang tuan-tuan, kita juga ada saham dia. Sekejap bagi saya terangkan ke mana saham dia. Dan saya mengharapkan almarhum Suki bin Ali, sukarelawan pewaris kita yang menghadap ayat tadi juga mendapat keberkatan, insya-Allah. Tuan-tuan, sebab itu mereka sasarkan. Mereka tidak mahu mereka tidak mahu wanita mengandung lagi. Kerana kita lihat 2014 contohnya, lagi diserang 60 hari, setiap hari kelahiran bumi Gaza lebih kurang 300 kelahiran. Diserang, lahir lagi. Diserang, lahir lagi. Dahsyat. Kerana mereka lah bekalan benteng terakhir umat Islam untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tak jauh macam sini ke Ipoh saja. Itu kan 73 kilo. Sebab itu bila Gaza, Hamas, unit kenderaan Brigade Al-Qassam menyerang bumi Israel, bumi haram Israel pada 7 Oktober yang lalu, mereka sudah sampai ke Beersheba. Beersheba ni tuan-tuan anggap sebagai satu daerah. Daerah yang mana satu ketika dahulu dipegang oleh Turki Ottomania. Itulah benteng terakhir bila Beersheba kalah perang dunia pertama, dapatlah Britain menguasai Palestin. Baik. Tentera Hamas, Brigade Al-Qassam melangkau sampai Beersheba. Beersheba 45 kilo. Sikit je lagi dah sampai Masjid Al-Aqsa. Sebab itu Israel terkejut. Di mana kekuatan mereka? Di manakah kerancakan mereka dalam mencipta teknologi? Tuan-tuan dah tengok dalam TikTok dan Facebook dan medsos. Kita tengok paragliding, roket dihantar 5,000, semua dah tengok dah. Teknologi datang daripada mana? Makna kata unit Hamas, unit Al-Qassam bawah Hamas ini mencipta, mereka yasa teknologi dari satu dia upgrade persenjataan. Hanya kerana apa? Supaya menggerunkan Israel, jangan pandang enteng kepada kami. Dan almarhum Dr. Tahir, ayah kepada Fazal Tahir yang pernah balik ke Malaysia, dia pernah cerita kepada saya, rakan dari bumi Gaza bagi tahu, andai kata Palestin bebas, Gaza merupakan negeri yang termaju selepas Jepun. Kerana mereka boleh mencipta botol air mineral plastik itu sebagai bahan api. Nampak? Mana kata ialah persenjataan mereka dari 1 tahun sampai meningkat. Dan sebab itulah mampu menggerakkan Iron Dome 5,000. Kemudian para gadis sampai ke Beersheba. Sikit saja lagi untuk ke Masjid Al-Aqsa. Baik tuan-tuan. Yang kedua. Next slide ya. Okey. Tadi saya katakan tadi mengapa mereka bunuh wanita dan kanak. Itu sebabnya mereka tidak mahu wanita beranak lagi, mereka tidak mahu kanak-kanak menjadi pejuang. Baik. Next. Seterusnya, mengapa mereka menyerang Gaza? Kita semua dengar tahu dah. Mengapa mereka daripada menghalau rakyat Gaza pada utara Gaza sampai ke Sinai? Sebab mereka nak menguasai seluruh bumi Gaza dan meletakkan Semenanjung Sinai sebagai perkampungan pelarian rakyat Gaza. Dan tak ada lagi dah bekalan syuhada mujahidin nak ke Masjid Al-Aqsa. Dah tak ada dah. Alright? Tetapi mereka tetap bertahan di Gaza. Yang mereka bergerak rombongan yang dibom tu, mereka mendapat surat layang daripada tentera Israel. Bayangkan. Ini adalah salah seorang orang awam. Tidak perlu menjadi muslim, cukup sekadar menjadi seorang manusia yang memahami erti kemanusiaan. Orang bukan Islam. Baik tuan-tuan, saya pernah 2013
Saya pernah membawa Imam Palestin, Syekh Ahmad Abu Ras. Alhamdulillah adalah syahid 2 hari lepas. Rumah dia runtuh dan saya bersama anaknya. Dia bercerita kepada saya 2013, 14 saya katakan tadi adalah peperangan. Semasa dia bersolat di rumah, kampung dia diserang di Khan Yunis, salah sebuah daerah dalam Gaza City. Baik. Semasa dia solat, rumah dia telah diserang oleh askar darat infanteri Israel, tetapi tak boleh masuk. Dia tetap solat, dia habis solat dan dibuka pintu, nampak ada seorang warga Gaza beragama Kristian menjadi batu penghalang kepada rakyat Israel untuk masuk rumah dia. Bayangkan. Di sebalik kisahnya pula, apabila rakyat Gaza beragama Kristian sembahyang di gereja hari Ahad, mereka pula buat benteng badan supaya askar Israel tidak menganyam gereja. Sebab itulah saya katakan tadi, ramai, tuan-tuan pun dah tengok lah, ramai di Eropah, 100,000, beribu-ribu datang mempertahankan rakyat bumi Gaza. Mereka tahu itulah bumi yang ditinggal dari Gaza. Mereka tak ada hak untuk hidup. Mereka bukan beragama. Dan kita, apatah lagi kita, orang Islam harus mendepani isu-isu Gaza dan Palestin. Baik, tuan-tuan. Sikit lagi, 10 minit. Boleh tahan, tuan? Alhamdulillah. Okay, next. Okay, next. Jadi ya, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, isu Palestin dan isu Gaza kita tidak boleh menyokong secara sembrono. Kita harus telusuri isu Palestin dan Gaza dalam konteks keilmuan. Tidak boleh menyokong membabi buta sebegitu saja. Kerana kita harus faham di bumi Gaza ada juga, minta maaf ayat yang begitu kurang sedap, pengkhianat. Seperti Syekh Ahmad Abu Ras pernah berkata kepada saya bahawa di bumi Gaza, macam seperti zaman dulu kita tengok dalam filem, ada pengkhianat di kalangan orang Melayu untuk mengatakan di situ ada pejuang Melayu, British serang, kan? Nampak? Semua dah tengok filem tu. Di sana pun ada. Dan mereka akan dua, satu tekanan, kedua ugutan. Sebab itu apa ilmu kita tahu? Ilmunya ialah kita tetap bertahan untuk menyokong rakyat Gaza dengan melalui pembacaan. Nak tak nak kena belajar, patah balik mengaji Al-Quran. Kerana dalam surah Al-Quran terdapat 5 surah, 5 ayat mengatakan barakna haula, tanah telah berkati. Semuanya menunjukkan di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Kita kembali balik. Sebab tu saya agak terkesima apabila ada mereka menyokong Palestin membabi buta. Dan bayangkan ada juga yang